Mari kita satukan hati, kita berdoa. 让我们一起来同心进入祷告。 Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Bapa. 主啊，我们再次的向你献上感谢。 Engkau mau menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. 你要把你的话语来告诉我们， Kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami 愿你主宰我们的心思意 ketika 念。 kami membaca dan merenungkan firman-Mu. 当我们来聆听你的话语的时候，你主宰我们， Roh-Mu yang kudus mengarahkan kami 你的圣灵带领我们， kepada kehendak-Mu. 来带领我们走向你的心意， Memahami isi hati-Mu 明白你的心， dan memberikan kami inspirasi untuk kami melakukan hal yang baik kepada Engkau. 而且给我们意念，让我们把好的事奉献侍奉你。 Kiranya firman-Mu mengubahkan kehidupan keluarga kami. 愿你的话语能够改变我们家庭的生活。 Terima kasih Bapa. 主，我们感谢你， Berfirmanlah kepada kami. 求你向我们说话。 Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. 奉 Amin. 靠主耶稣基督的名，我们祷告，阿门。 Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， kita bersyukur Tuhan terus menyatakan firman-Nya kepada setiap kita dalam segala kondisi, baik dalam situasi pandemi ini sekalipun, kita tetap beribadah kepada Tuhan. 我们很感谢主，他每一天都很忠心的来向我们说话，无论在什么状况之下，像现在我们有疫情，他仍然的向我们说话。 Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita sama-sama membaca dua bagian firman Tuhan. 弟兄姐妹们，让我们一起来读两个经文，两段的经文。 Yang pertama saya akan membacakan dari Amsal pasal 24. 第一，我们要读的是箴言书24章， Amsal pasal yang ke-24 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-4. 箴言书24章第3到第4节， Dalam bahasa Indonesia saja. 只用印尼语来读。 Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. 我会用印尼语，就是普通的翻译来念给你们听。 Demikian firman Tuhan, Amsal pasal 24 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Baik, bagian kedua akan dibacakan firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua. 第二部分是路加福音第2章， Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-47 dalam bahasa Mandarin saja. 第40到47节，只用华语来读。 Silakan. 路加福音第2章第40到47节，孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。每年到逾越节，他父母就上耶路撒冷去。当他12岁的时候，他们按着节期的规矩上去，守满了节期，他们回去。孩童的耶稣仍旧在耶路撒冷，他的父母并不知道，因为他在同行的人中间走了1天的路程，就在亲族和熟识的人中找他，既找不着，就回耶路撒冷去找他。过了3天，就遇见他在店里，坐在教师中间，一面听一面问。凡听见他的，都稀奇他的聪明和他的应对。 Baik, Lukas pasal 2 ayat yang ke-52 kita akan bacakan bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat ke-52 kita akan bacakan bersama-sama. 路加福音第2章52节，我们要一起来读。 Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya,
dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar buat kita semua. 亲爱的弟兄姐妹们，我要以非常这个基础的这个问题来问你们： Apakah Alkitab, firman Tuhan, memadai untuk mengatur seluruh kehidupan manusia? 是不是圣经就是神的话语，能够充足的来调节人们的生活？ Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah firman Tuhan, Alkitab, memadai untuk mengatur seluruh kehidupan manusia? 是不是圣经就是神的话语，充足的能够调节人们的生活，人 Bapak 类 Ibu 的生 Saudara 活？ sekalian, pertanyaan ini sangat penting untuk kita pahami bersama. 这个问题我们必须明白。 Dan jawaban atas pertanyaan ini kemudian memberikan implikasi untuk seberapa besar otoritas firman Tuhan mengatur seluruh kehidupan kita. 我们对这个问题的答案，就显示了上帝在我们每一天生活中，上帝话语的权威的分量。 Jadi jika firman Tuhan menjadi satu-satunya otoritas ilahi yang berkuasa mengatur seluruh kehidupan kita, 如果上帝的话语是成为我们唯一管理我们生活的权柄， maka firman Tuhan menjadi standar nilai tertinggi yang menuntun arah kehidupan kita dan mengatur perilaku kita sehari-hari. 那神的话语已经成为了我们每一天言语行为我们的这个最高的准则。 Dan Tuhan menciptakan lembaga keluarga sebagai kelompok sosial yang terkecil bagi manusia untuk bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. 上帝呢这个创立家庭呢就是在这个宇宙里面最小的这个群组来以爱敬拜他，互相相亲相爱。 Melalui firman, Tuhan menginginkan firman-Nya ini dibaca, diselidiki, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga. 经过主的话语，主要我们听他的话，并且能够行在我们每天的生活里。 Oleh karena itu kita memahami Amsal pasal 24 sebagai demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. 所以呢，我们对这个箴言书第24章有这样的理解。 Keluarga Kristen adalah keluarga yang dibangun di atas dasar hikmat firman Tuhan. 一个基督徒的家庭是建立在主的智慧上， Yang berdiri teguh di atas pengertian akan hikmat Tuhan. 就是站稳在主的话语上，对主话语的理解， Yang diisi dengan pengetahuan dan pengenalan akan Bapa di surga. 而且呢，就是充满自己以对神的认识。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sama-sama melihat pasal 24 ayat ketiga Amsal, 如果我们注意这个箴言书第24章第3节， kata rumah di sini bukan hanya mengacu kepada rumah secara struktur fisik bangunan, bukan. 这里的房屋并不只是关于这个物理的建筑物， Rumah di sini juga merujuk kepada jiwa-jiwa orang-orang yang hidup di dalam rumah itu, 在这里 keluarga. 所谓的房屋呢，也包括了在里面住的灵魂，就是家里的每一个成员。 Jadi Tuhan menciptakan keluarga dengan 3 elemen dasar ini. 上帝呢创造这个家庭呢，是以这个3个基础： Hikmat, 智慧、 pengertian, 聪明、 dan pengetahuan. 知识。 Sekali lagi ya, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. 智慧、聪明、知识。 Nah, ketiga elemen ini juga dipakai Tuhan untuk menciptakan seluruh dunia, makrokosmos. 上帝也以这个3个因素来创造大宇宙。 Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bagaimana kaitan mikrokosmos keluarga yang diciptakan Tuhan melalui 3 elemen dasar ini. 在这里呢，我们就可以看到说，我们家庭就是成为一个宇宙的小宇宙，就是缩影，来跟这个大宇宙的关系。
berkaitan dengan makrokosmos, dengan dunia ini. 我们如何的跟这个大宇宙、跟这个世界联合？ Nah, melalui kesempatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sedikit menjelaskan dengan singkat ketiga elemen ini. 经过我现在就是要解释这3个因素。 Yang pertama adalah hikmat. 第一就是智慧， Hikmat berasal dari Allah. 智慧是从神而来的。 Hikmat melibatkan unsur kecerdasan juga kecakapan, skill untuk mengerjakan apa yang diketahui dari Allah. 智慧包含着智商，也包含着技术，就是有 skill 有技术来明白主要他做的。 Dan hikmat juga melibatkan pengalaman-pengalaman mempraktekkan hikmat di dalam kemuliaan Allah. 智慧也包含着这个实践荣耀神的这个经验。 Jadi jika seorang dikatakan berhikmat, ia tidak hanya menerima firman dari Tuhan, tetapi melalui firman itu ia memiliki kemampuan untuk membedakan hal yang baik dan hal yang jahat. 那如果一个人我们说他有智慧的话，他不只是领受主的话语，而且他有智慧的把它行出来，可以分别好坏。 Dan kemampuan dari Tuhan itu juga membuat dia memiliki skill untuk mengerjakan hal-hal yang baik bagi kemuliaan Allah. 而且他也有这样的能力，就是有这样的技术来做一些能够荣耀主的事上。 Jadi Tuhan bukan hanya memberikan kita hikmat untuk memahami Dia, 主不只是给我们智慧来理解他， tapi bersama dengan hikmat itu Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk melakukan firman itu sesuai dengan kehendaknya. 他也给我们能力，照着他的旨意来行他所要我们做的。 Elemen kedua adalah tentang pengertian. 第二就是聪明， Pengertian adalah tindakan dan kemampuan untuk memahami firman. 聪明的意思就是有能够理解主话语的能力。 Tapi ini tidak berhenti sampai kepada kemampuan intelektual saja. 可是这个呢，不只是停止在这个智商上，这个智商上， Pengertian juga melibatkan kesediaan hati kita untuk bertindak sesuai dengan yang kita pahami. 理解呢也有，就是有包含着我们愿意把我们所明白的行出来。 Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebagian orang mengetahui firman, tetapi dalam dirinya dia tidak memiliki kesediaan untuk bertindak sesuai dengan firman. 弟兄姐妹们，有一些人他们能够明白主的话语，可是呢，他们没有心要行主的话语。 Ia berhenti pada rasa puas, cukup memahami, mengetahui firman, tetapi sesungguhnya hatinya kurang lembut untuk melaksanakan firman Tuhan. 他们只停止在满足于自己对神的话语的理解，可是他们不愿意行主要他们所行的。 Jadi orang-orang yang memahami firman dan dalam hatinya punya kesediaan, kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan, orang demikian disebut orang yang berpengertian. 一个我们认为是聪明的人，就是一个愿意理解主的话语，并且行在主的吩咐就是并且执行主要他所做的。 Nah, elemen ketiga adalah tentang pengetahuan. 第三个因素就是知识。 Yang pertama hikmat, yang kedua pengertian, dan yang ketiga ini adalah tentang pengetahuan. 第一个是智慧，第二个是聪明，第三个是知识。 Ini mencakup segala pengetahuan. 这里知识呢，包括所有的知识， Ada pengetahuan umum, ada pengetahuan teknis. 包括常识，包括技术上的知识。 Pengetahuan umum contohnya tentang pengetahuan sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. 常识包括社会啊、经济啊、文化啊。 Juga pengetahuan teknis yang dimaksudkan di sini adalah skill yang lebih spesifik. 技术上的
姿色就比较特征有。 Contohnya tentang skill tentang bagaimana mengatasi bahan kimia, 比如说在化学上的这个技术， bagaimana memanfaatkan teknologi melalui fisika, 比如说物理的技术， atau kemampuan menghitung akuntansi, 或者是会计， memanage sesuatu, ilmu manajemen, 就是工商管理， bagaimana menyembuhkan tubuh fisik, kita butuh teknik medis. 我们如何的医治我们的身体，我们需要这个医疗的这个技术。 Tetapi semuanya itu harus didasari akan pengetahuan kepada Allah. 这一切的知识上，就是基于我们对上帝的认识。 Nah, ketika pengetahuan umum dan pengetahuan teknis ini dipisahkan dari pengetahuan akan Allah, 当我们把常识、把技术的知识，跟我们对主的认识隔绝的话， maka sesungguhnya kita tidak mendapatkan dasar yang baik, yaitu dari kehendak Allah. 那我们就已经没有照着主的旨意来行了。 Pengetahuan umum itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang jahat. 那这样的话呢，我们的常识就已经歪曲了，可能我们可以做一些不好的事。 Tetapi ketika kita mendasarkan pengetahuan kita kepada pengenalan akan Allah, 可是当我们把我们的知识基于对主的认识， maka kita melakukan semuanya untuk kebaikan dan kemuliaan Allah. 那我们所做的一切都是为荣耀主的名而做。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga Kristen dapat solid, kokoh, teguh berdiri ketika berdiri di atas dasar hikmat Tuhan. 一个基督徒家庭能够站得稳，能够站得直，就是因着他们站在主的话语的，就是主的智慧上。 Keluarga Kristen berdiri teguh ketika ada pemahaman, pengertian akan hikmat Tuhan. 一个基督徒的家庭，他们能够站立得稳，因为他们对主的话语有理解。 Dan kita memiliki pengenalan, pengetahuan akan Tuhan. 而且我们对主有认识。 Tidak salah Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis Amsal menggambarkan bagaimana hikmat, pengertian dan pengetahuan akan Allah ini diumpamakan sebagai barang-barang berharga, harta benda yang begitu bernilai dan menarik. 箴言书的作者把这个智慧、知识跟这个智慧、聪明跟知识呢，描述成为各样美好、各样宝贵的财物。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita belajar dari keluarga Yusuf dan Maria. 在这时候，我们一起来学习约瑟跟玛利亚。 Keluarga Yusuf dan Maria membangun relasi keluarga mereka dengan Tuhan melalui hikmat firman Tuhan. 约瑟跟玛利亚，他们建立他们的家室是基础于主的智慧。 Memang Injil tidak memberikan banyak informasi mendetail tentang kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. 我们看在这个圣经里面，四福音没有很清楚的详细描述约瑟跟玛利亚的家庭。 Tetapi melalui peristiwa Yesus berada di bait Allah pada waktu berumur 12 tahun, kita bisa belajar bagaimana kesalehan hidup Yusuf dan Maria. 当我们读到主耶稣在12岁的时候在圣殿里坐着，我们就可以想象约瑟跟玛利亚他们过着如何虔诚的生活。 Dan bagaimana kedua orang tua yang saleh ini membesarkan dan mengasuh anak yang saleh, Yesus. 我们看到说，这对夫妇就是这对父母如何的以虔诚的方式来教导耶稣他们的孩子。 Yesus dibesarkan menjadi seorang anak remaja yang penuh dengan hikmat, pengertian dan pengetahuan. 我们看耶稣呢，他被教导成为一个充满智慧、聪明、知识的少年人。
Sehingga kita bisa melihat dari usia yang sangat dini, Yesus sudah memiliki relasi yang intim dengan Bapa di surga. 我们看他还在这么年幼的时候，已经跟上帝、跟天父有这么美好的关系。 Dia sudah memahami kenapa dia harus datang ke bait Allah. 他已经明白为什么他要到圣殿， Dan dia mengerti seperti apa misi Bapanya di surga bagi dia. 他也明白他的父给他的这个使命是什么。 Mari kita melihat Yusuf sebagai seorang ayah yang saleh. 让我们来看约瑟，他是一位虔诚的父亲。 Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam aturan di perjanjian lama, seorang Yahudi harus datang ke Yerusalem dalam 3 perayaan. 我们看在这个犹太人的熟悉，他们一年要3次到耶路撒冷， Yaitu perayaan Paskah, Pentakosta, dan perayaan Pondok Daun, Tabernakel. 他们要过这3个节日，一个就是这个逾越节，另外一个就是七七节，另外一个是住棚节。 Namun karena mengingat pada waktu itu orang Yahudi abad pertama mereka tersebar di banyak tempat. 在第1世纪的时候，这个犹太人已经播散到各地。 Jadi bagi seorang Yahudi yang saleh, mereka hanya diwajibkan datang 1 kali setahun ke Yerusalem. 因为他们住在很遥远的地方，所以呢，他们就是被要求只有1年1次到耶路撒冷。 Dari firman Tuhan yang kita baca di Lukas 2 tadi, kita melihat bahwa Yusuf dan Maria setiap tahun datang ke Yerusalem, ke bait Allah untuk beribadah. 这个路加福音第2章，我们可以看到说，约瑟跟玛利亚每一年都到主的殿里来敬拜。 Maria juga seorang ibu yang saleh. 我们可以看到说，玛利亚她也是一个虔诚的母亲。 Yang harus datang ke Yerusalem dalam perjalanan ibadah itu adalah kaum pria. 普通呢，到耶路撒冷要被要求一定要到耶路撒冷的是男士， Kaum wanita itu nggak diharuskan. 他们没有要求你是这么做。 Mengapa? 为什么？ Karena perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem, dari berbagai tempat ke Yerusalem, itu menempuh jarak yang jauh. Kalau Nazaret, Yerusalem kurang lebih 120 km. 从各地遥远的各地来到这个，从拿撒勒来到耶路撒冷，需要大约120公里的距离。 Lalu mereka harus mengitari Samaria. 他们必须围绕这个撒玛利亚。 Kemudian jalur itu adalah jalur yang diintai oleh para perampok jalanan. 而这个路径呢，是那些强盗所喜欢去的地方。 Ini bukan perjalanan yang nyaman, Bapak Ibu Saudara 这 sekalian. 个并不是一个很舒适的行程。 Untuk mengatasi bahaya itu, mereka seringkali berjalan bergelomboran, beriring-iringan, konvoi. 为了避免这个危险呢，他们都是以群队的方法来一起走。 Nah, karena konvoi jadi jalannya itu nggak bisa cepat. Mereka harus berhenti bermalam 3 atau 4 hari di perjalanan. 因为大量人数走动，所以会比较慢。他们需要3到4天的时间。 Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan kunjungan tahunan ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. 你们可以想象，这个每一年他们必须例行的这个行程是如何？ Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tua yang saleh sepakat mengasuh dan membesarkan anak yang saleh. 亲爱的弟兄姐妹们，一对虔诚的夫妇，他们同意抚养虔诚的孩子。 Nah, dalam perjalanan kali ini Yusuf dan Maria sepakat mengajak Yesus yang masih berumur 12 tahun mengikuti perjalanan yang sulit ini. 在这次的行程中，约瑟跟玛利亚他们同意带这个才12岁的耶稣跟他们一起行走。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sekali lagi memberikan gambaran bagaimana orang tua Yahudi yang setia, mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang iman dan pentingnya ibadah. 在这里我们可以看到，一对虔诚的父母，他们如何的
教导孩子，信仰是多么的重要，敬拜是多么的重要。Saya ingin mengajak kita sama-sama melihat Yesus dari perilaku dia ketika dia duduk di bait Allah bersama dengan para guru agama. 我要弟兄姐妹们一起来注意，耶稣是如何的跟这一些宗教的教师一起做的。 Yusuf dan Maria menemukan dia duduk di tengah-tengah, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru agama. 当约瑟跟玛利亚找到耶稣的时候，他是坐在这个群众的中间，跟这个老师们，就是宗教的教师们一起问答。 Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan ini. Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya adalah manusia adalah Yesus yang juga masuk ke dalam proses kehidupan manusia. 我们看耶稣虽然他是全神，可是他也要经过做人的这个程序。 Dia adalah Yesus yang sama dengan kita yang merasakan rasa lapar, haus, sedih, lelah dan sebagainya. 他必须经过人所经历的过程，像我们会肚子饿，我们会口渴，他也会同样的经历。 Saya juga percaya Yesus juga mengalami proses latihan rohani di dalam keluarga Yusuf dan Maria yang saleh ini. 我相信主耶稣他在约瑟跟玛利亚的教导之下，他也经过了属灵的操练。 Jadi kemungkinan perilaku Yesus di dalam bait Allah ketika dia duduk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para guru, ini adalah perilaku yang biasa terjadi di dalam keluarga Yusuf dan Maria. 很可能我们看到的主耶稣他在圣殿里面跟这个教师们来一起聆听、一起讨论、一起解答问题的时候，这可能是已经成为这个约瑟跟玛利亚家庭的习俗。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita sama-sama meneladani kesalehan keluarga Yusuf dan Maria. 所以弟兄姐妹们，我邀请大家，我们一起来向约瑟跟玛利亚学习。 Saya ingin mengajak kita mempraktekkan latihan rohani ini di rumah. 我想邀请大家把这个属灵操练，我们也是做在我们的家庭上。 Ada 3 langkah Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita praktekkan. 有3个步骤。 Yang pertama, kalau kita melihat Yesus duduk di tengah-tengah para guru agama, 第一，我们看见主耶稣他坐在教师们的中间。 duduk di sini adalah satu tindakan untuk kebersamaan. Orang tua dan anak-anak perlu punya waktu untuk duduk bersama, membaca, mendengarkan, dan mendiskusikan firman Tuhan. 坐在这里意表着大家在一起，所以呢，父母跟孩子要有坐在一起的时间，一起来聆听，一起来谈论主的话语。 Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, selama ini mungkin banyak di antara kita merenungkan firman Tuhan secara pribadi-pribadi masing-masing. 我相信我们在家里我们多数都是自己各自灵修。 Saya bersaat teduh sendiri, membaca Alkitab sendiri, merenungkannya sendiri, dan istri saya juga melakukannya demikian. 我自己灵修，我自己读神的话语，而我的太太可能也是这样做。 Anak-anak saya karena sekolah di sekolah Kristen, ya mereka saat teduhnya di sekolah, itu diprogramkan di sekolah. 我的孩子他们在基督教学校，所以呢，他们在学校有灵修，这个是学校的这个程序。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita, mari kita mencoba dengan sadar dan dengan disengaja untuk duduk bersama, membaca, mendengarkan, dan mendiskusikan firman Tuhan. 弟兄姐妹们，我邀请你们，我们一起来邀请我们的孩子坐在一起，一起来诵读主的话语，一起来聆听主的话语，并且一起来讨论主的 Apa 话语。 yang saya maksudkan dengan sadar? 我所谓的我们要刻意，就是意识地的。 Dengan sadar maksudnya, mari kita buatlah komitmen. 我们意识地的来做一个尾声。
mulai hari ini saya mau bersama-sama dengan seisi keluarga membaca, mendengarkan, dan mendiskusikan firman Tuhan bersama. 从今天开始，我要跟我的家人一起坐在一起读主的话语，并且听主的话语，讨论主的话语。 Dengan disengaja maksudnya tentukan waktu, atur durasinya, dan pilih materi. Kita ada 66 kitab di dalam Alkitab kita. 刻意的，就是说我们故意的去做，就是我们安排我们要什么时候，要多长的时间，而且是要读哪一部，就是圣经的哪一部。圣经有66本，我们要从哪一本开始？ Kita bisa duduk bersama dengan keluarga mengalami kehadiran firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. 我们可以一起做，我们一起来聆听主的话语。主宁格在我们家庭中间。 Langkah kedua selain duduk, langkah kedua adalah kita mendengarkan. 刚才第一，我们先坐下来；第二呢，我们聆听。 Mendengarkan di sini bukan karena kita tidak tuli, Bapak Ibu Saudara sekalian. 这里所谓聆听，并不是说我们不聋，所以不耳聋，所以我们就听。 Ketika kita bergantian membacakan firman, kita mendengarkan firman Tuhan itu dan kita memperhatikan apa makna di balik kata-kata firman Tuhan itu. 当我们起因方式的来诵读主的话语的时候，那当我们听到对方读的时候，我们好好的来注意主在说什么。 Kita secara khusus mendengarkan, menyelami kata-kata firman Tuhan yang sedang dibacakan. 我们好好的听，好好的来领会主所说的。 Contohnya biasanya kami keluarga ketika kami baca firman Tuhan masing-masing satu orang satu ayat begitu ya. Setelah selesai di antara kami itu masing-masing apa ayat yang paling bermakna bagi saya pribadi, bagi istri saya pribadi, dan bagi anak saya pribadi. 比如说，在我的家庭，我们都会坐在一起，然后呢，我们个别的读一段经文，所以我们各自的读，然后读了之后，我们就开始选我们觉得对我们最有印象的经文是哪一个。所以我起一节经文，我的太太起一节经文，我的孩子们也是起一节经文。 Nah, di rumah saya ada anak yang paling kecil ya, usianya masih 4 sampai 5 tahun. 在家里我还有小孩子，我的小的孩子才4、5岁。 Ya, dia belum bisa baca. 他还不会读。 Nah, kami orang tua yang bergantian memilihkan ayat buat dia. 那我们父母呢，我们就会相换的替他取一节。 Dari ayat itu buatlah satu kalimat yang sederhana supaya dia bisa mengingatnya. 从那一节呢，我们就以简单的句子念出来，好让他能够记得。 Setelah duduk bersama, mendengarkan firman, kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 坐下来之后，然后呢，我们已经选了经文，我们就开始问。 Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai ayah kita harus memimpin ibu dan anak-anak untuk duduk bersama, membaca, mendiskusikan, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui ayat-ayat firman Tuhan itu. 刚才我们就是第一一起做，第二一起聆听，第三我们现在开始就是问题解答，我们开始问问题。那成为父亲，成为一家之主，他必须带领这个程序。 Ayah dan ibu bisa bergantian sebagai orang tua untuk bisa memberikan spiritual guidance kepada anak-anak kita. 父母可以一起给孩子们这个属灵的引导。 Bapak Ibu Saudara sekalian, momen ini sangat berharga. 这个时刻是非常珍贵的。 Ketika sebagai orang tua kita, ayah dan ibu, kita berusaha menjelaskan firman Tuhan kepada anak-anak. Momen itulah sebetulnya momen di mana kita memberikan bimbingan rohani kepada anak-anak kita. 我们成为父母，当我们解释圣经的时候，那时候就是我们给予我们的孩子这个属灵的引导的时刻。 Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menikmati interaksi yang indah
di tengah-tengah keluarga, bagaimana firman Tuhan berbicara kepada setiap kita secara pribadi. 这样的话呢，我们在家里就有互动，我们会觉得说，我们可以享受主的话语，主是怎么样向我们说话，向我们说些什么。 Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita duduk bersama sebagai sebuah keluarga, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang firman Tuhan. Dengan demikian kita mendiskusikan, merasakan kehadiran firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. 弟兄姐妹们，让我们一起来刻意的让大家坐在一起，然后聆听主的话语，并且讨论主的话语。这样的话呢，主就宁格在我们的家庭中。 Saudara, latihan rohani ini kelihatannya sederhana tetapi tidak mudah untuk dijalankan. 弟兄姐妹们，这个属灵操练听起来是很简单，可是行出来并不容易。 Untuk menutup khotbah ini saya ingin ceritakan Bapak Ibu Saudara sekalian pengalaman seorang ahli pakar spiritual yaitu Donald Whitney. 我在结束之前，我要把这个 Donald Whitney 的见证向大家详细的分享。 Dalam sebuah videonya di YouTube dia menceritakan, dia menyaksikan bagaimana pengalaman dia melakukan latihan rohani ini di keluarganya. 他在视频上，他分享说，他如何的在家里操练属灵操练，就是做属灵操练的功课。 Dia melakukannya bertahun-tahun secara konsisten, Bapak Ibu Saudara sekalian. 他一致性的不断的做。 Tapi kita tentu tidak membayangkan semuanya itu berjalan begitu sempurna dan rapi ya. 当然不是说一切都是很完美、很仔细、很好的、很顺畅的进行。 Latihan ini tidak mudah. Kadang-kadang ketika dikumpulkan ada anaknya yang lari ke sana ke sini. Pada waktu membaca firman anaknya juga nggak bisa duduk diam. 在操练的过程中，当然不容易，有时候孩子会跑来跑去，他们都不能够集中精神，他们不能够静下来做。 Mungkin kita akan mengalami hal yang sama juga. 可能我们也会面临同样的问题。 Mungkin dalam diri kita juga punya rasa kemalasan. 可能我们自己也是有那种惰性。 Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat situasi yang tidak kondusif seperti itu, kita harus tetap jalan setiap hari. 虽然我们的环境没有支持我们，可是我们还是要有那种心智，要继续的做。 Menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kesaksian Donald Whitney, dia mengatakan bahwa pada waktu anaknya graduation, 这个很奇妙的就是，当这个 Donald Whitney 他的女儿在毕业典礼的时候， salah satu kenangan yang paling indah yang dia katakan kepada ayahnya adalah momen-momen di mana mereka membaca firman Tuhan bersama. 他这个女儿分享说，对他来说，在他生命中最有印象的，就是当他们全家一起来读经的时刻。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga menjalani hal yang sama. 弟兄姐妹们，我们家庭也是这样。 Saya bersama dengan beberapa keluarga yang kami komit berjalan bersama membaca firman Tuhan sebagai keluarga setiap hari. 我们也是这样，我们委身于我跟我的家庭跟其他几个家庭，我们一起来委身，我们要每一天有这个读经的时刻。 Dalam sharing kami juga menemukan Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak kami bisa cari alasan ya, waduh sudah capek kerjakan PR sepanjang hari. 从大家的分享，我们都可以看到说，常常我们会碰到一些这个不顺畅的事，比如说孩子们他们懒得参加，因为他们觉得他们已经做了很多功课，已经很累了。 Dan memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak kita sekolah ya, learning from home itu sepanjang hari hampir mereka ada di depan screen. 是的，因为我们必须从家里学习的话，我们差不多每一天都在电视前面学习。 Tapi kami tetap berusaha menjalaninya setiap hari dengan konsisten. 我们呢还是一样的一致性的
执行这个属灵操练。 Mungkin di dalam masa pandemi ini kita lebih banyak waktu untuk duduk bersama dengan keluarga. 在这疫情的期间，我们比较有时间跟家人坐在一起。 Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama dengan sengaja dan dengan direncanakan untuk bisa menghadirkan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. 我建议弟兄姐妹们可以这样做，就是我们刻意的，我们有计划性的做一个家庭的祭坛，大家聚在一起来诵读主的话语。 Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. 让我们一起来低头祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menuntun kami dalam saat ini. 亲爱的天父上帝，我们感谢你，你带领我们的生命， Kami boleh memahami firman-Mu. 我们能够理解你的话语， Kami memiliki langkah-langkah melakukan firman-Mu. 我们有遵行你话语的步骤， Yang semuanya berasal dari inspirasi ketika kami membaca firman Tuhan. 这一些都是因着我们读你的话语所学习到的。 Tuhan, kami memohon Allah Roh Kudus, Engkau memampukan kami dengan konsisten menjalani latihan rohani ini. 亲爱的圣灵，求你帮助我们，让我们能够一致性的，能够有毅力的来做这个属灵的操练。 Kami tahu latihan rohani tidak mudah. 我们知道这个操练并不容易， Tantangan bisa datang dari diri kami sendiri. 我们自己也有自己的挑战， Atau tantangan bisa datang dari pasangan kami dan anak-anak kami. 或者是我们的妻子，或我们的丈夫，或者是我们的孩子。 Tetapi kami mohon kekuatan dari Allah Roh Kudus. 我们向主啊，我们向你求，求你给我们力量， Berikan karunia kesetiaan kepada kami. 求你赐给我们忠心的恩赐， Berikan kami karunia ketekunan. 求你让我们能够恒心的来 Sehingga 做。 kami bisa dengan konsisten menjalaninya hari demi hari 这样 bersama 的 dengan 话 Tuhan. 我们能够一致性的每一天与你同行。 Kami bisa mengamini bahwa firman-Mu berbicara kepada kami sebagai keluarga, sebagai sebuah keluarga di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. 我们接受你的话语，你莅临在我们的家庭中。 Terima kasih Bapa. 主，我们感谢你， Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。